Toda. Sekarang ni saya akan paskan balik kepada dua caster kita pada hari ini, Cortex dan juga Mamba. Terima kasih Aiman Lafel. Okey, macam biasa kita tengok sekarang ini masih begitu agresif EVOS, nampak gayanya walaupun tiada Selina dekat sini. Okay, berada di mid lane, 3 hero berada di mid lane. 3 lawan 3 antara kedua-dua pasukan. Yap, dan kita nampak rotasi yang dilakukan oleh EVOS SG mengambil jungle ataupun red buff tim Toda di bahagian bawah dan diberikan kepada Forza sememangnya, namun oleh Bambi cuba untuk curi buff, dia ada repeat tapi tak ada masalah. Dan itu dia adalah hero Kagura, di mana kalau pada fasa early game memang sangat sakit, pada fasa awal game pun kalau dia dah siapkan at least satu item seperti Lady Tension ataupun Glowing One pun dah sakit sebenarnya untuk Kagura. Ya betul, saya setuju apa yang awak cakap sebentar tadi, dan Odia Bambi akan melakukan rotasi. Moon telah pun sampai di bahagian atas sekarang ini. Mamba, kita tengok Moon nampak dulu Odia Bambi, dan Odia Bambi akan melarikan diri daripada kawasan ini disebabkan ada 4 hero daripada pasukan Todak. Harus untuk melakukan cepat rotasi ataupun pick off. Bukan macam tu apa bukan Haris dia Harit. Itu dia. Harit okay. Oh, habislah akar kuri kalau dia dengar ni. Alright, buat masa sekarang ini kita masih lagi menunggu apakah yang akan berlaku. Tiada lagi first antara kedua-dua pasukan. Oh, itu dia rotasi daripada pasukan Todak. Tempat sebab dia nak ulti dia yang overturn yang sememangnya sangat pedih dan boleh bagi movement speed jadi slow. Dan kita nampak di bahagian bawah Tara berjaya diambil oleh EVOS SG, dan kita boleh nampak pergerakan EVOS SG memang sangat-sangat agresif buat masa ini. Sepatutnya saya rasa Todak yang patut agresif, namun nampak zaman pos dibuka terhadap JPL. Tapi first blood berjaya diambil oleh Haris tersebut. Dia Bambi berlari ketakutan dan tiada masalah untuk melarikan diri sebab dia ada payung. Namun Wave Dragon terhadap Atlas Flicker digunakan, berjaya meloloskan diri. Namun di bahagian jungle sebenarnya berjaya di-kill oleh tim EVOS SG. Ya, tepat sekali. Denas terkorban dekat situ, dan apa yang terjadi sebentar tadi, 1 kill berbalas 1 kill tuan-tuan dan puan-puan. Di masa yang sama kita dapat tengok EVOS lagi sekali berjaya mendapatkan objektif dahulu dekat sini, dan 1 turret berjaya diambil oleh mereka. Dan itu dia Mamba. X-Ray dalam bahaya. Sedikit saja lagi, dan itu dia Forza berjaya menyudahkan X-Ray. X-Ray terkorban dekat situ. Ciku zaman pos telah pun dibuka, masih lagi mengejar, dan itu dia Soul terkorban di situ. Last Chrono Dash yang cantik, dia berjaya. Ciku mendapatkan kill, dan terus saja turtle ini akan diambil oleh pasukan Todak. Ya, betul tu. Permulaan yang baik untuk Ciku sekarang dengan 2 kill buat masa ini, dan dia berjaya mendapatkan turtle tersebut. Tapi apa yang kita boleh bagi kredit ataupun pujian kepada Lun sebenarnya, dengan injector tadi berjaya mendapatkan kill terhadap Nenas di bahagian bawah tadi. Itu sememangnya kill yang penting bagi tim EVOS SG. Namun di bahagian tengah Tyrant Race terhadap Ciku dalam bahaya. Zaman Force dibuka, dia menggunakan Chrono Dash untuk meloloskan diri. Namun Atlas berjaya mengeluarkan ulti, berjaya mendapatkan 2 orang dekat situ. Ciku masih lagi unstoppable, cuba mendapatkan kill tersebut, dia berjaya mendapat. Sekarang Ciku cuba untuk meloloskan diri, namun Flicker daripada Lun berjaya mendapatkan kill tersebut. Ciku sememangnya ganas seperti harimau. Ya, betul. Dan apa yang kita dapat saksikan sebentar tadi, 1 wow yang sangat-sangat bagus oleh pasukan Todak dan kita tak boleh lupakan Iwan, Peterling yang cantik dan bagus dilakukan oleh beliau, dan itulah dia kekuatan Atlas di sini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada orang kata Purify, janganlah, tak ada Purify, tak ada Digi, janganlah berada berhampiran dengan Atlas. Itu dia Nenas. Dulu cuba untuk lari daripada asakan yang dilakukan oleh Todak, tapi gagal dekat situ. Nampak freezing breath daripada Atlas, slowkan movement speed, ditambah pula dengan airstrike daripada Fasa kat situ.
sememangnya tidak boleh melarikan diri daripada ancaman pasukan tim Toda. Ya, Todak sekarang ini telah pun ada kelebihan dari segi kill dan top turret berjaya diambil oleh pasukan EVOS. Macam biasa, buat masa sekarang ini Todak pula yang banyak dapatkan objektif turret. 3 telah pun dijatuhkan oleh pasukan Todak dan EVOS masih 2 saja turret di bahagian mid lane untuk pasukan Todak masih lagi berdiri tegak di sini tuan-tuan dan puan-puan. Pasukan EVOS saya rasa mereka boleh bermain dengan agresif dengan menangkap Bahagian biru di bahagian atas ini sebagai contohnya, tetapi Purify telah pun digunakan dan itu dia Falling Star Moon untuk melarikan diri daripada kawasan bahaya. Ada pula airstrike dekat situ menghalau pasukan EVOS ke belakang dan di masa yang sama pasukan Todak akan berada di bawah bahagian bawah ini untuk mengambil turtle ini. Ya, tiada masalah untuk tim Todak mengambil turtle sebab dia tahu Kenny berada di bahagian atas cuba untuk melakukan pick off terhadap Esme tadi. Namun Purify yang digunakan berjaya menyelamatkan diri daripada Way of Dragon, daripada Cho. Sebenarnya itu satu strategi yang dilakukan oleh EVOS SG. Namun di bahagian tengah zaman Fox dibuka Chrono Dash terhadap BMD menjadi menyelamatkan diri. Namun injector terhadap Kiko hampir saja low. Dia pun kecundang dekat situ. Namun di bahagian tengah Way of Dragon terhadap Esmeralda berjaya mendapatkan kill di bahagian tarik situ dan Nenas cuba untuk menyelamatkan diri daripada JPL. Tapi itu adalah tank mungkin agak susah. Ya, dan kita tengok tadi Ciku terlampau agresif berada di bahagian paling hadapan tapi sayangnya tidak boleh mendapatkan kill dan itu dia Soul masuk ke belakang berjaya menangkap Moon. Di masa yang sama Nenas cuba menghabiskan minion di mid lane ini secepat yang mungkin dan kita tengok tadi kesilapan dilakukan oleh pasukan Todak yang menyebabkan mereka kehilangan X3 dan juga Ciku sebentar tadi. Ya, saya rasa Todak mungkin dia akan main. Dia merancang untuk main formasi 4-1 di mana dia orang ada 3 match yang pada peringkat awal sememangnya agresif. Dia ada damage output ke situ dan satu tu adalah Uranus yang cuba untuk melakukan push. Tapi sekarang situasi menjadi terbalik sebab mereka perlukan Uranus dalam team fight untuk menahan semua damage yang dikeluarkan oleh SG. Namun kita nampak sedikit pergelutan yang berlaku di bahagian jungle. Ciku berjaya mendapatkan buff tersebut dengan menggunakan Retribution dan dia ada satu Perebutan buff itu sangat-sangat merugikan disebabkan Iwan terkorban sebentar tadi. Ini dia item yang telah pun disiapkan di bahagian bawah. Lu dapat tangkap Nenas tapi Nenas sangat sukar untuk ditumbangkan. Tak ada masalah untuk beliau lawan balik dengan Lu. Dan ini dia item untuk kedua-dua pasukan. Itu dia Johead dah siap Blade of Despair, Cho dah siap Blade of Despair, Carry dah siap Endless Battle. So sangat-sangat orang kata damage output daripada EVOS tak boleh dipandang rendah dekat sini. Okay. Yep. Dan kita boleh nampak sekarang ini adalah carry Fosa. Kita tahu dia punya placement selaku carry memang sangat-sangat dia betul-betul defensif. Dia pandai jaga diri dia supaya tak ditangkap oleh tim Todak. Dan dia berjaya menyiapkan item Endless Battle pada peringkat awal minit ke-8 dan ini memberi sedikit berita yang kurang memberasakan kepada tim Todak sebenarnya. Kena stun dekat situ Lun. Unstoppable Force. Mamba, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi adalah mungkin Nenas akan mati ke sini. Digunakan bounty ball, namun di bahagian tengah kita nampak split push yang dilakukan oleh tim Todak berjaya mendapatkan tarik yang kedua, cuba untuk mendapatkan tarik yang ketiga dan dia berjaya mendapatkan tersebut. Zaman Fox dibuka, Chrono Dash dia ada sebab cooldown pun reset sebenarnya dengan adanya zaman Fox dan itu mempercepatkan proses untuk pengambilan tarik. Namun Esme terkorban di mana saya tak pasti. Dan apa yang terjadi sebentar tadi, kita dapat lihat Todak dengan sedaya upayanya mendapatkan objektif demi objektif sebab dia orang tahu di late game mereka tidak begitu kuat kalau nak dibandingkan dengan MM daripada pasukan EVOS. Pasukan EVOS mereka ada carry. Kalau nak dibandingkan pasukan Todak mereka tiada MM. So nak tak nak mereka kena cepat habiskan game ini Mamba. Tak boleh nak tunggu lama sangat. Kalau mereka tunggu lama sangat mungkin mereka akan tertewas. Dan ini item untuk kedua-dua pasukan. Tadi kita dah cakap pasal pasukan EVOS punya item. Untuk pasukan Todak, kita tengok Harith itemnya 3 item, 4 item berjaya disiapkan dekat sini. Calamity Reaper, Feather Heaven
dan juga concentrated energy. So damage untuk Harith yang digunakan oleh Ciku tu ada. Okey, ada, tapi macam mana mereka nak initiate dalam peperangan itu akan menjadi persoalan disebab kita tahu Harith sukar untuk Chrono Dash sana, Chrono Dash sini disebabkan adanya Johet daripada pihak musuh, adanya Cho dari pihak musuh dan adanya Kufra dari pihak musuh. Lebih-lebih lagi Kufra lah terutamanya dengan adanya bouncing ball. So dia kena berhati-hati dengan banyak skill yang memberhentikan pergerakan. Okay, bouncing ball. Ya, betul. Dan Fasa cuba untuk melakukan S-Strike. Fasa cuba melakukan S-Strike kat situ, tapi dengan adanya bouncing ball, Tyron Rush daripada Kufra berjaya cancel S-Strike tersebut. Seperti mana kita boleh nampak tadi, banyak kali sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kufra. Dan kita boleh nampak di bahagian bawah Zaman Force dibuka dan minion tak ada sekarang ni. Evo susah untuk mengambil turret di bahagian bawah dan Nanas ditugaskan untuk menjaga Lun dan saya rasa mungkin menggunakan injector. Tidak, sebab dia berjaya meloloskan diri, namun nampak Iwan berjaya mendapatkan JPL kat situ. Tapi dalam itu kita ada masalah. JPL terlalu ke dalam sebutkan. Sebenarnya dia kena fatal link daripada Atlas sebenarnya, membawa dia ke dalam. Ya, betul. Itu dia apa yang terjadi sebentar tadi. JPL terkorban di situ, ditarik oleh Atlas, fatal link yang cantik, tapi nampak gayanya pasukan Todak dapat melakukan pertahanan yang bagus. Kita dapat lihat sekarang ini 3 tarik di bahagian dalam, pasukan mereka masih lagi berdiri walaupun tidak tegak sangat, tapi masih lagi berdiri. Dan di masa yang sama, saya rasa sekarang ini inilah masa yang sesuai untuk pasukan Todak melakukan split push. Okay, dengan menghantar Uranus di bahagian atas dan backup untuk Uranus telah pun sampai dekat sini dan itu dia. Cho dalam bahaya, fatal link, smackdown ke situ berjaya mendapatkan kill terhadap Cho tersebut. Dan kita boleh nampak split push yang dilakukan oleh EVOS SG di bahagian bawah adalah marksman cepat saja untuk mendapatkan turret, dan di bahagian atas split push yang dilakukan oleh tim Todak. Apakah jawapan yang boleh diberikan oleh EVOS SG? Zaman Force dibuka terhadap Kufra. JPL dalam bahaya, tersekat daripada 4 ahli pasukan tim Todak ke situ. Kecundang ini memberi disadvantage sebenarnya untuk EVOS SG. 4 lawan 5 situasi yang ada tanker buat masa ini. Wow, nasib baik EVOS Todak tidak jumpa dengan Forza. Kalau mereka jumpa Forza mungkin akan mati seketika tadi. Dan itu dia, airstrike digunakan untuk merendahkan nyawa Forza. Di masa yang sama, nampak gayanya EVOS terpaksa menahan setiap serangan yang dibukakan oleh pasukan Todak. Dan kita lihat sekarang ini, Ciku berada di bahagian bawah, berhampiran dengan Iwan. Dan itu dia, Nenas dijumpai oleh Sol dan Nenas telah pun dikorbankan. Nenas telah pun dikorbankan. Nenas cuba untuk Christmas sebenarnya bahagian bawah untuk melakukan split push, tapi sangat bahaya dibiarkan berserangan sebab carry pun dah ada item secukupnya. Namun Audio Bambi masuk menggunakan second skill, donate kill kepada tim Todak. Saya tak pasti kenapa. Saya pun tak pasti. Dia cuba untuk orang kata stun ataupun ganggu Moon sebentar tadi, tapi nampaknya tidak berjaya. Tengok sekarang ini, walaupun EVOS diasak dan juga diasak, tetapi perbezaan gol antara Todak dan EVOS tidak begitu jauh berbeza. Sekarang ini Zaman Force dibuka untuk lot ini. Sepantas kilat pasukan Todak akan cuba mendapatkan lot ini. Pasukan EVOS macam tak ambil kisah apa yang berlaku dekat kawasan lot. Adakah lot ini akan diambil oleh pasukan Todak? Tanpa saingan dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit saja lagi. Dan itu dia, pasukan Todak tanpa sebarang saingan daripada pasukan EVOS berjaya mengambil lot itu. Ya, Nenas dalam bahaya, ada 3 ahli pasukan dan datangnya carry ke situ. Damage outputnya sangat tinggi, berjaya meleburkan Uranus kat situ dengan 3 hit sahaja. Dan Lord berjaya diambil oleh Todak, sedang bergerak di bahagian tengah. Dan kita nampak sedikit pergelutan yang berlaku. Zaman Force dibuka oleh Haris. Kita nampak battling yang cantik sebenarnya. Kita nampak carry telah pun dah terkorban sebenarnya. Sorry, bukan carry terkorban, Haris hampir saja terkorban sebenarnya. Dan kita nampak counter attack yang dilakukan oleh EVOS SG cuba untuk mengejar Todak. Iwan dalam bahaya, tapi dia ada immortality, mungkin tiada masalah. Wow, satu perlawanan yang bagus sebentar tadi. Tyrant Rage digunakan oleh JPL dekat dengan Moon, tapi timing yang cantik. Moon tekan butang Purify tu. Moon tekan
menggunakan spell purify tu dan beliau berjaya melarikan diri daripada dibunuh di sini oleh pasukan EVOS. Yap, item yang dikeluarkan ataupun telah disiapkan oleh Forza Antenna Shield selaku magic resist kat situ. Dia Wow. berada, namun bahagian jungle Iwan berserangan kat situ tapi dia ada ejector mode untuk melarikan diri. Yap, dia berjaya menyelamatkan diri, namun Forza mengeluarkan damage yang sangat tinggi sebenarnya terhadap Chico. Buat masa ini sekarang Todak susah cakap apa nak bernafas sebenarnya. Nak keluar base pun susah sebab EVOS SG sedang mengawal map. Dan carry dengan adanya item, siapa yang keluar tu mungkin akan mati. Ya, nampak sekali. Dan itu dia ejector yang cantik, Mama. Satu Dan kita boleh demi nampak satu. Zaman Force. Yap, turn back daripada tim Toda dengan Zaman Force berjaya mendapatkan kill terhadap JPL. Tiada tank, namun ODBMB masuk sekali lagi berserangan di bahagian hadapan. Buat kali kedua saya masih lagi tak pasti kenapa, sedangkan ahli pasukan dia yang lain berada di bahagian belakang, iaitu Forza kita nampak dalam minimap dah dekat tengah dah. Ya, betul, tepat sekali. Saya setuju. Dan ini dia kedua-dua item untuk kedua-dua pasukan carry yang digunakan oleh Forza telah pun full item dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tengok Harith, perbezaan farm Harith, Chiku dan juga Forza tidak begitu jauh bezanya. Tetapi sekarang ini kita dah masuk ke late game. So EVOS yang sebenarnya lebih kuat di late game disebabkan adanya marksman, di mana pasukan Todak tak ada MM langsung. So sepatutnya dijangkakan EVOS akan menang dalam game yang kedua ini disebabkan kekuatan di late gamenya sangat tinggi kalau nak dibandingkan dengan pasukan Todak. Ya, tapi tak lupa juga sebenarnya dengan Haris, walaupun fasa late game pun dia ada damage juga dengan item-item yang disiapkan seperti Calamity Reaper, memberi extra damage bila dia sekali menggunakan skill. Namun sekarang ini tergantung kepada Forza untuk jaga diri dia dan juga bergantung kepada ahli pasukan dia untuk menjaga Forza tersebut, sebab di bahagian belakang yang boleh mencari backline adalah Chiku kat situ. Dia boleh mencari backline tapi agak berisiko sebenarnya dia cuba untuk mencari backline sebab damage yang dikeluarkan oleh EVOS SG memang sangat-sangat sakit. Itu dia damage daripada payung Odebami. X-ray pun dah macam termengah-mengah dah kena damage daripada beliau. Dan itu dia airstrike dibuka terhadap JPL tapi JPL merupakan seorang tanker, tidak begitu mudah untuk dijatuhkan. Denas akan melakukan lagi speed push. Agak bahaya sebenarnya. Yap, agak baik sebenarnya. Dia melakukan speed push berserangan dan adanya carry kat situ. Saya rasa mungkin Denas akan mati kat sini. Damage yang dikeluarkan oleh carry tapi tidak, sebab ejector tak dapat dilakukan oleh Cubit. Kalau saya rasa Jaya mendapatkan ejector terhadap Uranus tersebut, mungkin Uranus akan terkorban. Betul, tepat sekali. Dan itulah dia apa yang berlaku di bahagian bawah. Terselamat, nampak gayanya Nenas. Nenas masih lagi hidup. Nenas tidak terkorban. Itu dia, kita tengok memang kuat Uranus dekat sini Mamba. Walaupun orang kata dia punya skill set macam tiada stun untuk membantu dalam team fight, tetapi skill set dia untuk sustain damage tu ada. Okay, lagi-lagi bila dia buka ulti dia, Consecration Shield yang disedut oleh X-Ray hampir separuh nyawa sebenarnya. Namun kita nampak Soul di bahagian bawah mungkin tidak ada masalah untuk dia melarikan diri sebab itu adalah Cho. Dia boleh menggunakan dash dan juga first skill dia untuk melarikan diri. Namun sekarang ini adalah bergantung kepada dua-dua pasukan siapakah yang berjaya mengambil lot. Itu adalah penentu untuk game kita kali ini. Ya, tepat sekali. Dan kita masih lagi menunggu. Dah masuk hampir kepada minit yang ke-20 sekarang ini. Perbezaan gol tidak begitu jauh. Dari segi turret pun sama sebenarnya. Lot satu sama. Kedua-dua pasukan dapat ambil satu lot. Sudah 2 kali lot ini diambil. Dan kita masih menunggu dan melihat siapakah yang akan berjaya untuk mengambil lot yang ketiga ini, Mamba. Dan kita masih lagi menunggu pergerakan kedua-dua pasukan. Chiku perlu berhati-hati dekat sini sebab dia berseorangan di bahagian bawah, tiada yang ambil kat mereka. Iwan dalam bahaya tapi dia ada immortality dan itu adalah Atlas tanker, tak ada masalah. Namun kita boleh nampak Iwan Fatal Link digunakan terhadap JPL, itu adalah tanker. Zaman pos dibuka, cuba untuk mendapatkan JPL tersebut. Flicker digunakan tapi di bahagian belakang Nenas cuba untuk mendapatkan Odebambi, tapi itu Nenas adalah tanker Uranus, ada damage apa ya, cuba untuk yang boleh dikeluarkan untuk kill tersebut.
Ya, banyak skill dikeluarkan terhadap GPL. Bukanlah satu hero yang patut diberikan fokus utama. Melainkan kalau mereka ada hero macam Carry. Buat masa sekarang, di bahagian bawah, Soul dalam bahaya. That's right, digunakan Wave Dragon terhadap Moon Purify digunakan, berjaya meloloskan diri. Yang dapat kill adalah Chico ke situ, bergerak daripada bahagian tengah ke bahagian bawah untuk secure kill tersebut. Dan sekarang ini advantage untuk tim Todak sekarang, 5 ahli pasukan menentang 4 pasukan daripada tim EVOS SG dengan ketiadaan dengan satu pasukan ketiadaan EVOS SG. Dengan ketiadaan Soul, boleh saja Todak memulakan lot ini. Kita tengok sekarang ini di manakah kedudukan Iwan. Okay, Iwan berada di bahagian paling hadapan sekali dan Zaman Force dibuka. Battle Link dia mendapatkan 2 Zaman Force dibuka. Moon di bahagian belakang cuba melakukan damage yang tinggi. Chico korban ke sini tapi dia ada immortality, tiada masalah. Namun di bahagian belakang Nanas cuba untuk spread dan Fosa daripada ahli pasukan dia. Namun Nanas terlalu overextend dan mungkin dia akan mati ke sini. Fosa cuba untuk mengejar dan saya rasa mungkin Nanas akan terkorban. Lun di bahagian kiri datang cuba untuk melakukan injector tapi range tak cukup sebenarnya untuk menangkap Nanas tersebut. Ya, dalam team fight itu tadi pasukan Todak nampak gayanya overextend. Chico terlampau berada di bahagian yang paling hadapan sekali dan sayangnya walaupun dengan ada immortality tidak berjaya melarikan diri daripada cengkaman EVOS Singapura. Ya, lot telah pun dimulai dan kita boleh nampak sekarang di bahagian semak atas adanya Esme ke situ. Adakah dia berjaya melakukan replay ke sini? Lot siapakah yang bakal diambil? Gagal diambil oleh Esmeralda ke situ dan menyebabkan diri terkorban dan Nas cuba untuk melarikan diri. Dimission dikeluarkan oleh Kerry sangat-sangat sakit. Yang dilakukan oleh Johid terhadap Fosa menghantar balik ke bahagian hadapan terus mendapatkan kita tersebut konteks. Ejector yang cantik sebenarnya. A good ejector daripada Lun sebentar tadi membaling Fosa untuk berada di bahagian hadapan dan Lord akan muncul untuk pasukan EVOS berada di bahagian bawah. Okey, dan di masa yang sama inilah peluang yang terbaik untuk pasukan EVOS. Orang kata mengambil semua tarik-tarik yang ada dalam pasukan Todak. Dan kita tengok dahulu adakah lot ini berjaya dikorbankan ataupun ditundukkan oleh pasukan Todak. Kita tunggu dan lihat. Ya, sekarang kita nampak formasi yang dilakukan oleh EVOS SG satu lot di bahagian bawah. Dan kita nampak Zaman Force dibuka terhadap Lun ke situ. Dia berjaya mendapatkan kita tersebut. Soul menerima damage sangat banyak tapi terlalu overextend. Zaman Force sekarang tengah cooldown. Chico tiada Zaman Force namun Lord cuba gerak di bahagian bawah, cuba untuk mengetuk pistol tersebut dan dihalang oleh Todak. Tiada minion buat masa ini. Fosa masih lagi hidup, konteks. Ya, Fosa itu dia ada Zaman Force, perlu melarikan diri. Tapi nampak gayanya Lun dan Babi telah berkorban. Fosa sekarang ini, Fosa dalam bahaya, terlalu ke hadapan sebenarnya. Oleh Stamon daripada Esme berjaya memperlahankan ataupun dia immobilize carry tersebut dan menyebabkan movement speed dia slow dan terus Chico Chrono Dash berjaya mendapatkan kill tersebut. Ya, itu dia pasukan EVOS. Okey, bila lot sampai je mereka agak orang kata tunggang langgang sedikit Walaupun lot telah masuk ke bahagian dalam, mereka macam orang kata tidak fokus untuk apa yang mereka lakukan. Ya, di bahagian atas ni Soul cuba untuk melakukan split push. Saya rasa sebenarnya that's why dia tunggu dekat dalam bush. Tapi apa yang dilakukan oleh Todak untuk push di bahagian tengah dan yang hanya menahan serangan adalah Lun dan juga TPL dekat sini. Tiada masalah sebab Ode Bambi pun telah hidup. Cuba untuk menghalau dan dia berjaya menghalau. Soul di bahagian belakang berjaya menangkap Moon dan ini memberi berita yang tidak baik untuk tim Todak dengan kekurangan satu ahli. Zaman pasti buka. Di masa yang sama kita tengok JPL telah pun berada di sini. Itu dia ahli-ahli pasukan EVOS yang lain telah pun sampai. Tapi agak jauh di bahagian belakang Fosa. Agak sedikit lambat sebab beliau baru saja hidup. Sekarang ini masih yang terbaik untuk pasukan EVOS sama ada untuk melakukan push, memberikan tekanan
kepada pasukan Todak. Pasukan Todak telah pun kehilangan Mon. Perlu berhati-hati dengan battling. Itu dia Zaman Force. Mamba, itu battling yang cantik. Dekat situ. Berjaya mendapatkan 3 orang. Sangat cantik sebenarnya battling yang dilakukan oleh Iwan. Namun Crystal, dia terus fokus kepada Crystal. Cuba untuk hit Crystal kat situ tapi dihalang oleh 4 ahli pasukan daripada tim Todak. Dan EVOS SG telah pun kehilangan satu ahli dan Fosa berada di bahagian belakang, tidak komit. Saya rasa mungkin sedikit salah faham yang berlaku di antara EVOS SG sebab kita nampak Fosa lepas dia berjaya dapatkan kill tersebut, dia terus back. Tapi apa yang dilakukan oleh Lun adalah terus fokus kepada Crystal. Ya betul, dan sekarang ini Soul pula yang dalam bahaya ni. Okey, di stun dan Soul. Oh, nasib baik ada shield yang banyak tetapi Mon pengguna mace yang kita tak boleh pandang rendah, tahu sahaja bila timing yang sesuai untuk melepaskan skill satu beliau. Dan itu dia Zaman Force telah pun dibuka Mamba. Minion ada, Crystal dalam bahaya. Minion tak ada tadi. Bahasanya minion tak ada tapi mungkin damage yang dikeluarkan sangat-sangat tinggi, tak boleh tampung. Crystal tak boleh tampung dan kemenangan diberikan kepada tim Todak sekali U-turn oleh tim Punyalah happy dorang comeback. Wah. Gilanya Cortez dengan Mamba. Itu satu game yang agak panjang. So saya akan bagi korang rehat sedikit. I just akan tanya soalan, you guys akan jawab. Tapi itu satu comeback yang cantik. Di mana kita tengok sepatutnya EVOS yang akan menang. Tapi Todak, dorang just tunggu cari dorang punya time dan Chiku mendapat